Mula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kita akan mengikuti debat antara kumpulan pencadang dan juga pembangkang. Tajuk yang akan dikupas pada hari ini ialah punca berlakunya konflik agama di Malaysia. Bagi meneruskan perdebatan kita pada hari ini, saya mempersilakan pihak kumpulan pencadang dan juga pembangkang untuk menyampaikan hujah masing-masing. Dengan kuasa yang telah diberikan kepada saya, maka dengan ini saya mengisytiharkan sidang Dewan bermula. Dengan itu, saya mempersilakan pihak pencadang daripada Ketua Menteri untuk menyampaikan hujah yang pertama. Dipersilakan. Terima kasih Ketua Dewan. Nama saya Kan Poling dari pihak pencadang. Hari ini saya ingin menyampaikan sedikit pendapat tentang punca konflik agama di Malaysia. Pada pendapat saya, pandangan yang berbeza antara penganut. Setiap agama mengajar penganutnya supaya menjadi insan yang baik, bertolak ansur, serta menghormati agama lain. Namun demikian, pandangan yang berbeza antara penganutnya menyebabkan berlakunya konflik antara agama lain. Mereka juga menganggap ajaran agama mereka benar serta tidak menerima pandangan atau menghormati agama lain. Hal ini kerana segelintir penganut tidak menerima pandangan penganut agama lain. Hal ini menyebabkan perselisihan faham antara agama dan mencetus konflik. Ini sahaja. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Ketua Menteri daripada pihak pencadang. Seterusnya saya menjemput Ketua Pembangkang untuk menyanggah hujah tersebut. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amin bin Muhammad Farid, CA 19024, selaku Ketua dari pihak Pembangkang ingin menyanggah isu yang disuarakan dari Ketua Menteri pihak pencadang. Hadirin sekalian, seperti yang diketahui umum, isu agama dan kaum ini tidak boleh dipisahkan bagai dakwat dengan kertas. Ia sentiasa berkait rapat. Namun, saya tidak bersetuju jika kita menganggap konflik berlaku kerana isu agama. Berdasarkan hujah yang diutarakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi, saya boleh katakan ini hanya pembuktian sekap jarang. Kerana beliau menyuarakan hanya segelintir penganut dan bukannya keseluruhannya. Oleh yang demikian, pada pandangan saya, sebenarnya punca utama dalam sesuatu konflik, khususnya perihal agama, adalah dari sikap seseorang sendiri. Sebagai contoh, kita boleh hidup dalam masyarakat yang tidak beragama, namun masih tetap berkonflik. Jadi, hujah agama sebagai punca konflik tidak boleh digunakan sebaliknya. Perlu melihat kepada sikap setiap dari kita. Ia kembali kepada corak pemikiran dan bagaimana kita melihat sesuatu isu berkenaan. Masyarakat kita terlalu politikal sehingga mengaitkan setiap satu perkara dengan konteks politik tanpa melihat gambaran secara keseluruhan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Ketua Pembangkang. Seterusnya saya mempersilakan Menteri kedua daripada pihak pencadang untuk menyampaikan hujah. Silakan. Selamat malam dan salam sejahtera. Terima kasih Ketua Dewan. Nama saya Yeo Song Jie, CD 19082. Yang amat berhormat, Ketua Dewan sebentar tadi telah memberikan definisi dan takrifan usul kita pada hari ini. Isi saya ialah, perbezaan tingkat kebudayaan juga merupakan salah satu faktor atau punca yang berlakunya konflik agama. Budaya dalam masyarakat boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu budaya tradisional dan juga budaya moden. Perbezaan antara dua budaya ini dapat dilihat dalam konflik berlakunya antara kelompok masyarakat agama Islam Kristian di Indonesia. Oleh itu, bentuk rumah gereja dalam kelompok budaya masyarakat moden lebih berwajah budaya barat yang mewah.
Perbezaan budaya dalam kelompok masyarakat yang menganut agama yang berbeza di sesuatu tempat atau daerah ternyata sebagai faktor pendorong yang dapat mempengaruhi konflik antara kelompok agama. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Menteri kedua daripada pihak pencadang. Seterusnya, saya menjemput pembangkang daripada pihak pembangkang untuk menyanggah hujah tersebut. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Sahadin Shah, PA 19087. Baik, saya akan bertindak sebagai pihak pembangkang. Baiklah, saya sedikit menyangkal hujah saudara sebentar tadi. Hal ini kerana setiap agama pastinya mengajar penganutnya untuk menjadi insan yang baik, tidak kira kaya atau miskin. Setiap ajaran agama sejak dahulu, yakni tradisional, hingga ke zaman kini moden, pastinya mengajarkan perkara yang sama dan ajaran agama adalah sesuatu yang tidak boleh diubah suka hati. Jadi, jika perbezaan budaya dalam kelompok masyarakat adalah penyebab berlakunya konflik, maka negara Malaysia ini sejak dari awalnya tidak dapat dibentuk kerana perbezaan cara hidup masyarakat yang pelbagai kaum. Hal ini jelas menunjukkan bahawa masyarakat berbilang kaum pasca kemerdekaan mampu mewujudkan kesefahaman walaupun negara yang terbentuk baru setahun jaga. Jadi apa pula alasan masyarakat masa kini yang sering mencari salah satu pihak atau kaum untuk menimbulkan perselisihan faham? Sepatutnya masyarakat era moden ini lebih memahami dan matang dalam hidup bermasyarakat. Oleh itu, saya berpendapat bahawa konflik agama terjadi adalah bukan disebabkan perbezaan tingkat kebudayaan, malah disebabkan mentaliti seseorang yang dididik untuk memusuhi antara satu sama lain. Baiklah, terima kasih. Okey, terima kasih pembangkang ke hujah tersebut. Seterusnya bagi meneruskan lagi perdebatan menyampaikan hujah. Okey, terima kasih Ketua Dewan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan menyambung cadangan tentang isu atau konflik yang berlaku di Malaysia, iaitu perbezaan doktrin agama. Agama seringkali dijadikan sebagai satu identiti yang membezakan antara kumpulan-kumpulan dalam masyarakat dan menjadi identiti penting dalam mencorakkan tingkah laku setiap ahli kumpulan. Semua agama mengamalkan pendamaian dan kebaikan kepada sesama manusia, tetapi sehingga sekarang juga terdapat banyak letak konflik di seluruh dunia berlaku disebabkan perbezaan agama. Namun, satu perbezaan sahaja masih tidak pasti mendatangkan masalah besar. Sebaliknya, yang menjadi punca utama permasalahan ini adalah tingkat fanatik yang berlebihan sesebuah masyarakat dalam beragama dan kurangnya pengetahuan agama dalam kalangan penganut. Hal ini dengan mudahnya dimanfaatkan dan senang berlaku salah faham untuk tujuan-tujuan tertentu. Sekian daripada saya, terima kasih. Okey, terima kasih Menteri ketiga di atas hujah tersebut. Dan yang terakhir, saya menjemput pembangkang ketiga untuk menyanggah hujah tersebut. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, nama saya Muhammad Syami bin Muhammad Sabudin. Bagi pihak pembangkang, saya menyanggah bahawa berdasarkan punca konflik antaragama, iaitu dapat dilihat bahawa ia berlaku dalam kalangan orang yang tidak memahami agama lain dengan lebih baik. Oleh itu, kita perlu hendaklah membuat seminar atau dialog antara agama perlu kerap dianjurkan untuk memberikan pemahaman pelbagai agama yang lebih mendalam kepada masyarakat, terutama masyarakat yang sedang berkonflik. Dalam konteks ini, mata pelajaran umum seperti khusus tamadun Islam dan tamadun Asia serta khusus hubungan etnik untuk menjadikan wujud wajib bagi pelajar universiti awam dan swasta di Malaysia. Ini satu pendekatan yang tepat kerana khusus ini merendahkan pelajar mengenai perbezaan tamadun dan agama yang wujud serta menjelaskan dialog antara tamadun bagi mengelakkan konflik. Oleh itu,
kita hendaklah saling memahami antara agama dapat mengurangkan salah faham. Contohnya, memahami nilai murni antara agama, perayaan serta kepercayaan agama lain. Selain itu, saling menghormati kepelbagaian agama juga salah satu cara mengatasi konflik agama. Itu sahaja bagi saya. Okey, terima kasih pembangkang ketiga di atas hujah tersebut. Jadi kita telah mendengar pendapat daripada kedua-dua pihak. Kesimpulan yang dapat dirumuskan daripada perdebatan kita pada hari ini ialah Malaysia merupakan sebuah negara yang aman dan harmoni. Sebagai rakyat Malaysia yang dipenuhi dengan pelbagai identiti agama, etnik dan budaya, kita mestilah berusaha untuk menangani perbezaan kita dengan rendah hati, kewajaran dan juga keadilan. Dengan kuasa yang telah diberikan kepada saya, maka saya, Cik Syahril bin Cik Rohimi, nombor matrik PA18081, merupakan Ketua Dewan pada hari ini, menutup majlis dengan lafaz Assalamualaikum dan selamat petang.